Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Entry kali ini Selakah Channel akan berkongsikan bagaimanakah proses pembuatan bedak sejuk secara tradisional daripada peringkat awal hingga selesai. Ini pun adalah berkaitan dengan permintaan daripada rakan-rakan Selakah Channel untuk meminta berkenaan dengan video yang pernah Selakah Channel tunjukkan dahulu. Jadi mereka minta untuk buat di proses awal bagaimanakah pembuatan bedak sejuk. Bedak sejuk dimulai dengan proses merendam beras di dalam botol. Biasanya kita panggil proses pemeraman beras yang mengambil masa hingga 8 ke 12 bulan. Itu adalah tempoh yang paling lama, yang paling sesuai. Ia pun sebenarnya di peringkat sesetengah orang 3 bulan pun sudah boleh proses untuk menitik bedak. Itu terpulang bergantung kepada masing-masing. Apapun proses setelah kita memeram beras dalam tempoh yang bersesuaian itu, maka kita akan mulakan proses penapisan. Inilah proses yang di mana proses penapisan beras, di mana kita akan mengikat kain pada periuk ataupun besen ataupun timba. Jadi kita tuangkan ke dalam seperti ini. Kemudian beras ini kita akan cuba hancurkan, mana yang mungkin masih ada yang belum hancur, so kita akan hancurkan. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengasingkan beras-beras yang telah hancur ini. Mungkin ada bersamanya batu-batu kecil yang berada bersama beras. Mungkin ada batu-batu kecil, hampas padi, ataupun mungkin ibu-ibu binatang yang hadir bersama beras. Bersama beras apabila terendam, mungkin dia akan duduk lama di dalam air itu. Jadi kita akan cuci dan bersihkan. Jadi sebab itu kita akan membuat proses pengasingan. Kita tapis dan kita asingkan. Di peringkat yang pertama, kita akan basuh beras seperti ini. Kita akan perah ataupun kita ramas gaul beras sehingga beras betul-betul hancur. Apabila beras tu betul-betul hancur seperti ini, sebenarnya ia adalah proses kita akan membahagikan pula kerana terlalu banyak. Kita bagi dua, di mana air bersih yang jatuh ke dalam timba di selepas kain itu, itulah yang kita akan gunakan untuk membuat bedak, ataupun kita akan proses ketulan kasar dahulu. Sebelum kita proses menjadi bedak, kita akan buat ketulan kasar. Ini adalah proses di peringkat awal sebelum kita membuat ketulan kasar. Dan kita akan basuh, cuci, gaul sampailah ia turun ke bawah. Seperti ini. Kita gaul dan gaul sehingga ia benar-benar hancur. Daripada beras, ia menjadi seperti bacuhan tepung. Dan kita lihat ada yang di sekeliling kain ini, kita boleh buang. Dan kita lakukan sekali lagi tapisan. Ia kerap lebih kerap kita membuat tapisan daripada hasil rendaman beras ini adalah lebih baik, kerana kita tahu dia akan lebih bersih. Tujuannya itu, kita akan lebih mencari yang lebih baik dan lebih bersih. Dan airnya, air dahulu semasa kita rendam beras dahulu, seboleh-bolehnya kita cuci sebulan sekali. Kita tukar air di dalam botol itu untuk menjamin kualiti yang lebih baik. Sama konsepnya seperti yang dalam bancuhan ini pun sama. Jika kita kerap mencuci ataupun banyak kita buat kita cuci dengan kerap ataupun tambah air dengan banyak air,
air yang hasil tepung, untuk bancuhan tepung ini, bancuhan untuk kita buat bedak ni, dia akan turun ke bawah, air akan naik ke atas. Jadi kita boleh tukar air itu agar baunya lebih wangi. Kita tahu apabila rendaman beras dilakukan dalam tempoh yang berbulan-bulan ini, ia akan mengeluarkan bau kerana ia melalui proses pemeraman. Jadi bau kurang menyenangkan. Apabila kita banyak kerap mencuci, maka ia akan membantu mewangikan bedak. Okey, inilah hasil dia apabila tapisan-tapisan ini, dan ini kita akan buang. Kita akan cucikan kain ini semula kerana hampas yang ada di atas itu, pada kita menganggap ia tidak sesuai untuk digunakan. Ia boleh diperah dan kita cuci, kita bilas dan kita buang apa-apa yang sisa-sisa yang tinggal di atas kain itu. Dan sekarang ini adalah proses untuk pengeringan. Proses pengeringan di mana kita akan membuat ketulan kasar beras, ketulan kasar pada bancuhan tepung tadi, yang ini dipanggil di peringkat pertengahan lah. Sebenarnya ia sudah berupa beras, tetapi ketulan kasar, ketulan yang besar-besar yang belum lagi kita titik. Jadi kita akan pergi ke proses ini di mana kita akan masukkan air yang siap diproses tadi itu, dimasukkan ke dalam kain, lalu diikat seperti ini, lalu digantung, dijemur di luar rumah. Dan air dia kita tadah dengan bekas di bawah kerana air itu akan turun. Apabila air itu turun, air yang turun di dalam timba itu masih boleh digunakan. Nah, kita akan tengok contoh. Untuk membuat video ini saya buat contoh, kita gantung di dalam rumah sajalah sebagai contoh. Okey, akan digantung seperti ini. Ya, ini contoh sajalah. Okey, kita gantung seperti ini. Dia akan mengeras ataupun menjadi ketulan di dalam kain. Yang di dalam kain itu pun dia akan mengeras seperti sebiji seketul bancuhan tepung yang keras. Dan yang di dalam timba ini, air yang menitik ini, sebenarnya ia masih lagi boleh digunakan, sama seperti yang saya katakan tadi. Inilah prosesnya. Biasanya kita akan jemur di luar rumah untuk menjamin ia cepat kering. Nah, inilah hasilnya setelah dijemur 2 ke 3 hari. Nah, ini dia akan menjadi ketulan besar seperti ini yang siap untuk diproses ataupun siap untuk dititik menjadi ketulan yang kecil pula. Ini ketulan yang besar. Di kata lain, ini pun sebenarnya sudah siap. Kalau kita nak guna pun sudah boleh, tetapi nak mencantikkan beras itu perlu dititik. Okey. Nah, ini dia ketulan yang sudah siap. Sebenarnya sudah siap dan bersedia untuk dititik. Masih nampak corak-corak kain. Sebenarnya kita keringkan dia di dalam bekas kain. Okey, dan seterusnya kita akan ke proses pembancuhan, di mana daripada ketulan tadi kita pecahkan sedikit-sedikit, kita pecahkan kepada bentuk yang kecil, masukkan di dalam cawan yang sesuai lah untuk kita titik. Jadi kita nak guna tu tak banyak, dalam satu hari kita nak titik mungkin ambil masa dalam setengah jam. So bancuhan tidaklah perlu terlalu banyak, cukuplah sekadar ini. Kita bancuh, masukkan air yang secukupnya sehinggalah beras itu siap sedia untuk dititik. Jika kurang air, kita tambah air. Jika lebih, kita boleh tambah ketulan tepung beras itu tadi. Okey, dan ini proses untuk kita menyediakan corong acuan.
corong acuan bagi kita memulakan proses untuk menitik bedak dengan menggunakan daun pisang dan juga lidi. Okey, kita sematkan dengan lidi. Kita kemaskan dia dengan lidi yang telah diraut. Inilah. Banyak lagi, kadang-kadang ada juga yang menggunakan daun kopi, apa-apa saja, daun plastik pun ada yang boleh digunakan untuk membuat acuan. Tapi kita praktikal untuk hari ini dengan menggunakan daun pisang. Dan hasilnya lebih cantik. Jika kita menggunakan daun, ia akan menjadi lebih cantik. Dah, inilah kita mulakan proses menitik. Sebenarnya proses menitik bedak ini jika dilakukan dengan daun, dia akan menghasilkan seni ataupun bentuk bedak itu yang lebih kecil, bulat, cantik dan menarik. Jika kita menggunakan acuan moden, mungkin ada yang cantik dan mungkin juga akan ada yang lari daripada bentuk yang kita nak. Kerana sekarang ni banyak yang menggunakan acuan-acuan moden, kerana ialah kita tahu kesabaran amat diperlukan di dalam proses untuk membuat bedak sejuk ini. Jika kita tidak sabar, mana mungkin kita dapat menitik bedak yang setitik demi setitik, dan ambil masa lama, memang cukup lama. Dan inilah hasil dia. Ini baru setengah jam, baru banyak ni. Kalau untuk sampai ke peringkat ini mungkin sejam ataupun 2 jam lebih. Itu pun bergantung kepada masa yang kita tumpukan untuk menghasilkan bedak ini. Nah, ini proses untuk kita memisahkan bedak daripada kain setelah kita titik. Mungkin di dalam sejam atau ke 2 jam dia akan kering. Kita akan pisahkan dengan menggunakan pisau ataupun menggunakan sudu seperti ini, dan dia sudah pun boleh dipisahkan untuk dijemur di tengah cahaya matahari panas, di mana yang kita letakkan di dalam talam bersama dengan hirisan daun pandan, bunga tanjung, bunga mawar, bunga ros, banyak lagi lah bunga-bunga cempaka yang boleh digunakan yang untuk membantu menaikkan haruman bunga. Dan ada setengah daripada masyarakat kita juga mengamalkan, di mana masukkan daun pandan yang perahan daun pandan ke dalam bancuhan supaya ia terus wangi di dalam, seperti itu. Tapi di peringkat ini secara tradisional masih mengamalkan konsep asli seperti ini, iaitu campuran yang kita katakan masih lagi mengamalkan hirisan daun pandan dan juga bunga-bunga kering yang ditabur seperti ini. Nah, ini hasil dia daripada kesabaran, maka terhasillah ia seperti ini. Dan prosesnya ia sudah siap untuk dijemur, yang mengambil masa lagi 3 ke 7 hari untuk memastikan ia benar-benar kering. Dan inilah, itu kalau kita lihat ada bunga ros atau bunga mawar di situ dengan daun pandan. Dan sekadar itu saya rasa perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe Selangkah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.